Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Hisham bin Husin, penolong pendaftar kanan bahagian hal ehwal akademik Pusat Asasi UiTM Kampus Dengkil, akan memberikan taklimat berkaitan dengan hal ehwal akademik kepada semua pelajar baru Pusat Asasi UiTM bagi sesi Julai 2020. Terlebih dahulu saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah di atas kejayaan anda ditawarkan ke program asasi UiTM bagi kohort 2020-2021. Saya mulakan dengan kenali bahagian hal ehwal akademik. Di antara peranan hal ehwal akademik di dalam menguruskan pendaftaran pelajar, pendaftaran kursus pelajar, hal ehwal peperiksaan seperti ujian, peperiksaan akhir, peperiksaan khas, jadual waktu kuliah, pengurusan rekod pelajar, fail peribadi pelajar, kemudahan pengajaran dan pembelajaran, pengurusan tabung amanah pembangunan akademik, permohonan cuti khas, menarik diri, rayuan meneruskan pengajian, sematkan semula keputusan peperiksaan, pengesahan pelajar menjadi transkrip dan juga tata tertib akademik pelajar. Ini adalah antara fungsi-fungsi kami di bahagian hal ehwal akademik Pusat Asasi UiTM Kampus Dengkil. Okey, ini adalah sedikit info berkaitan dengan carta organisasi di mana hal ehwal akademik diketuai oleh seorang timbalan pengarah akademik penyelidikan dan inovasi, iaitu Dr. Ikhwan Naim Muhammad Nawi, dan saya Nur Hisham Husin, penolong daftar kanan, dan di bawah kami ada lebih kurang 7 hingga 8 orang staf sokongan di dalam bahagian hal ehwal akademik. Ini adalah lokasi pejabat hal ehwal akademik di Pusat Asasi UiTM Kampus Dengkil. Terletak di aras 3 bangunan pentadbiran. Ini adalah gambar hadapan kaunter bahagian hal ehwal akademik di aras 3. Nombor telefon kami adalah tertera seperti di dalam skrin, dan juga nombor fax, manakala email kami bhea_asasi@uitm.edu.my. So sebarang perkara permohonan, apa-apa pertanyaan boleh hubungi kami sama ada melalui panggilan telefon ataupun melalui email. Ini adalah gambar kaki tangan hal ehwal akademik. Okey, ini adalah laman web rasmi Pusat Asasi UiTM. Ini adalah front page yang terdapat di laman web tersebut, asasi.uitm.edu.my. Manakala ini adalah Facebook rasmi Pusat Asasi. So kepada para pelajar yang belum join ataupun belum like, belum follow, boleh boleh terus follow di Facebook rasmi kami. Dan di sini juga kami banyak menyebarkan info-info dan maklumat-maklumat penting kepada para pelajar. Okey. Ini adalah Instagram rasmi Pusat Asasi, IG rasmi Pusat Asasi. So para pelajar juga perlu follow IG rasmi kami supaya mendapatkan info-info dan maklumat-maklumat yang terkini. Manakala ini adalah Telegram rasmi Pusat Asasi. So seperti yang semua pelajar maklum, link untuk Telegram telah ada di dalam surat tawaran masing-masing. So semua pelajar adalah wajib untuk join Telegram rasmi Pusat Asasi. So jangan join Telegram yang tidak rasmi daripada bahagian lain ataupun daripada tempat lain. So pastikan join Telegram rasmi Pusat Asasi saja untuk mendapatkan info-info dan maklumat-maklumat yang terkini di apa-apa aktiviti di Pusat Asasi ini. Okey, kita masuk kepada kitaran akademik pelajar. Okey, ini adalah kitaran akademik pelajar untuk satu semester. So pelajar berada di kitaran di atas sekali, iaitu daftar kursus mengikut kumpulan yang akan berlaku pada 6 hingga 27 Julai 2020. Kitaran ni terbalik, dia arah bertentangan jam. Kalau kita lihat adalah yang pertama tadi daftar kursus mengikut kumpulan. Lepas tu pelajar akan perlu membayar yuran pengajian, iaitu sehingga 14 Ogos 2020. Kuliah akan bermula pada 13 Julai 2020, dan seperti yang semua maklum, kuliah akan bermula secara ODL, iaitu Open and Distance Learning. Dan manakala selepas anda dah daftar kursus mengikut kumpulan, anda perlu wajib membuat validasi pendaftaran kursus, iaitu bermula pada 28 Julai sehingga 10 Ogos 2020. Okey, sekiranya ini tidak berlaku,
anda akan diberikan gugur taraf yang akan berumur pada 21 Ogos 2020. So lepas tu akan ada isi SUFO. SUFO bermaksud Student Feedback Online, iaitu pelajar kena isi survey ini. Sekiranya pelajar tidak mengisi survey ini, keputusan peperiksaan akhir anda akan disekat. Okey, selepas tu akan adanya peperiksaan. Peperiksaan kita akan maklumkan sama ada dijalankan secara face to face ataupun secara online. So selepas tu anda perlulah mencetak slip menduduki peperiksaan dan angka seat duduk peperiksaan, dan akhir sekali keputusan peperiksaan akan dikeluarkan. So ini adalah antara satu kitaran untuk satu semester bagi proses akademik sepanjang anda berada di pusat asasi untuk tempoh satu semester ini. Okey, status pelajar universiti. Untuk makluman semua, di dalam surat tawaran telah dinyatakan bahawa anda semua berada di mod sepenuh masa, iaitu tempoh pengajian bagi mod sepenuh masa untuk semua program asasi adalah 2 semester sahaja. Okey. So boleh semak dan boleh lihat di surat tawaran masing-masing. Okey, selepas tu sekiranya anda tidak menamatkan pengajian di dalam tempoh 2 semester, maksudnya anda ada baki kod khusus yang masih belum lulus, iaitu ada yang gagal lagi. So anda ada lagi ruang tambahan untuk 1 semester berada di semester yang ketiga, dinamakan semester sepenuh masa lanjutan, iaitu SML, iaitu tambahan 1 semester bagi pelajar-pelajar yang memohon mod sepenuh masa lanjutan berikutan masih ada baki kod khusus yang belum lulus. Okey, kalau anda semua dah lulus semester kedua, maksud anda akan tamat di semester yang kedua, tidak perlu ada untuk sepenuh masa lanjutan. Okey, sekiranya anda berada di semester yang ketiga, anda masih lagi gagal kursus tersebut, anda akan automatik akan diberhentikan. Maksudnya maksimum peluang untuk anda berada di asasi ini adalah sehingga ke semester yang ketiga sahaja, tiada semester 4, semester kelima dan seterusnya. Okey, pendaftaran pelajar. Status sebagai pelajar universiti tertakluk kepada pendaftaran pada tarikh yang ditetapkan, pembayaran yuran pengajian dan pendaftaran kursus. Okey, pendaftaran pelajar. Pelajar yang tidak membayar yuran pengajian tidak dibenarkan menduduki penilaian akhir. Ingat kepada pelajar yang tidak membayar yuran pengajian tidak dibenarkan sesekali menduduki penilaian akhir. Okey, yang keduanya, pelajar yang tidak membayar selain yuran pengajian seperti yuran kolej, denda atau apa-apa bil akan menyebabkan keputusan peperiksaan akhir anda akan disekat. Maksudnya anda tidak dapat melihat keputusan peperiksaan akhir anda nanti apabila dikeluarkan di dalam sistem. Okey, untuk makluman semua, tarikh akhir untuk memohon penangguhan yuran adalah pada 7 Ogos 2020, manakala tarikh akhir pembayaran yuran pengajian adalah pada 14 Ogos 2020. Sekiranya para pelajar ada masalah berkaitan dengan kewangan, masih tidak mampu untuk membayar yuran pengajian, sila berhubung ataupun sila datang di Hal Ehwal Akademik untuk memohon penangguhan bayaran yuran sebelum 7 Ogos 2020. Jangan senyap, jangan rasa segan, datanglah kepada kami, hubungilah kami, memaklumkan untuk memohon penangguhan yuran pengajian sebelum 7 Ogos 2020. Okey, sekiranya para pelajar tidak ada masalah berkaitan dengan masalah kewangan, perlu membayar yuran sebelum 14 Ogos 2020. Ini adalah hanya untuk yuran pengajian. Okey, ini adalah kalender akademik sesi 2021. Seperti yang semua maklum,
yang saya maklumkan tadi, tarikh akhir pembayaran yuran adalah pada 14 Ogos 2020. Tarikh akhir pelajar dibenarkan memohon permohonan penangguhan pembayaran yuran adalah pada 7 Ogos 2020. So aktiviti-aktiviti ini anda boleh lihat sendiri, dan juga tarikh-tarikh tersebut telah kita paparkan di dalam Telegram, di dalam Facebook rasmi, dan pelajar boleh lihat sendirilah apa perkara-perkara, aktiviti dan juga tarikh-tarikh yang telah dicatatkan. Okey, ini adalah aktiviti perkuliahan secara ODL ataupun bersemuka. Kuliah pertama seperti yang semua maklum akan bermula pada 13 Julai iaitu secara ODL, Open and Distance Learning. Okey, yang seterusnya pelajar wajib juga membuat proses entrance survey di dalam sistem Island bermula pada 13 hingga 25 Julai 2020. Lepas tu pelajar ada ujian pertengahan semester 7 hingga 13 September, cuti pertengahan semester pada 14 hingga 20 September, kuliah 2 bermula 21 September hingga 1 November. Okey, yang last sekali, exit survey wajib juga pelajar buat, akan bermula pada 19 Oktober hingga 1 November. SUFO pun sama, SUFO student feedback online pelajar wajib buat bagi mengelakkan keputusan peperiksaan anda tidak disekat nanti, bermula pada 20 September hingga 8 November. Proses entrance survey, exit survey dan student feedback online SUFO ini, tiga ni adalah perlu dibuat di dalam Island portal masing-masing. Manakala penilaian akhir akan bermula pada 9 hingga 22 November. Pengumuman keputusan peperiksaan akan diumumkan kemudian, dan juga dengan manakala cuti semester akan bermula pada 23 November hingga 27 Disember. Ini juga telah kalender ini juga telah dipaparkan di dalam grup Telegram, di Facebook rasmi, dan juga di laman web rasmi hea.uitm.edu.my. So pelajar boleh lihatlah tarikh-tarikh yang telah dinyatakan di dalam kalender. Okey, ini adalah kalender muat. Untuk berkaitan muat telah diterangkan di dalam taklimat oleh Madam Satya Perba. Cumanya untuk makluman, untuk muat tahun ini hanya adalah sesi yang kedua, tidak dibuka untuk sesi yang ketiga. Para pelajar adalah dinasihatkan untuk mengambil sesi yang kedua bagi tahun ini, bagi tidak supaya sebab muat ini adalah syarat wajib, syarat wajib untuk anda apply ke program degree nanti. Sekiranya anda tidak ada keputusan muat ataupun anda tidak sempat untuk mengambil muat untuk apply ke degree nanti, akan menjadi masalah permohonan anda ke peringkat degree pada tahun hadapan. Okey, pendaftaran kursus pelajar ini adalah perkara yang pertama bila anda dah mengaktifkan status anda di dalam student portal. Okey, anda perlu mendaftar. Semua kod kursus dibuat secara online di dalam student portal masing-masing, iaitu istudent.uitm.edu.my, dan saya yakin semua dah ada student portal masing-masing. So pelajar akan diberikan senarai kumpulan masing-masing. Daftar kursus perlulah mengikut kumpulan yang telah disediakan ataupun yang telah ditetapkan. Senarai nama kumpulan kita telah belas, dan pelajar kena ikut kumpulan yang telah ditetapkan dan daftar mengikut kumpulan yang ditetapkan. Okey, ini adalah laman web student portal www.istudent.uitm.edu.my. So pelajar perlu login student ID dan juga password untuk masuk ke student portal. Ini adalah front page. Bila anda login, ini adalah screen yang ada di dalam student portal. So ada pelbagai screen di sini, ada berkaitan dengan sistem HEP, sistem akademik, Island portal. Island portal macam saya beritahu tadi, pelajar-pelajar perlu mengisi entrance survey, exit survey dan student feedback online SUFO di dalam Island portal. Untuk Open e-academic system, ini adalah skrin yang you all semua pelajar kena mendaftar kursus. Mendaftar kursus. Okay, so anda klik di situ course registration. So anda perlu add semua kod kursus yang perlu anda
register, daftarkan untuk pada semester yang pertama ini sahaja. Sila semak pelan pengajian masing-masing. Kalau tak pasti pelan pengajian, boleh rujuk mentor, penasihat akademik ataupun ketua pusat pengajian masing-masing. Kalau anda ambil 6 subjek, 6 kod khusus, anda perlu wajib daftar ke 6 kod khusus tersebut dan juga kumpulan yang telah ditetapkan. Tidak boleh daftar 5 ataupun daftar kurang daripada kod khusus yang telah diberikan. Kumpulan juga wajib daftarkan kumpulan yang telah ditetapkan. Kalau anda perlu daftar kursus 8, wajib daftar 8 di dalam sistem student portal. Okey, ini adalah pelan pengajian untuk asasi sains. Kalau untuk semester yang pertama, sebagai contoh, untuk asasi sains, kalau semester pertama ada 6 kod khusus yang pelajar perlu ambil, iaitu biologi, chemistry, maths, fizik, ELC, English dan juga CTU. CTU 085 adalah untuk Muslim, IDA 085 untuk non-Muslim, CTU 061 adalah untuk pelajar-pelajar yang ambil plus tahfiz. So, untuk pelajar asasi sains wajib untuk mendaftarkan 6 kod khusus ini sahaja. Tidak boleh kurang daripada jumlah kod khusus yang didaftarkan. Tak boleh daftar 3 ataupun daftar 4, kena daftar 6. So kena daftar 6 dan juga daftar kumpulan mengikut kumpulan yang telah ditetapkan. Okay, ini adalah asasi pengajian, pelan pengajian bagi asasi kejuruteraan. Sama juga ada 6 kod khusus yang perlu didaftarkan. Kalau berbeza dengan asasi sains, untuk asasi kejuruteraan perlu mengambil Computing Foundation Computing, iaitu CSC 098. Tidak ada kod khusus untuk biologi. Okey, ini adalah pelan pengajian untuk asasi TESA. Ada 7 kod khusus. Anda perlu daftarkan 7 kod ini di dalam student portal. Manakala untuk asasi undang-undang UiTM dan juga KPTM adalah akan mengambil 8 kod khusus. So 8 inilah yang anda perlu daftarkan di dalam student portal bagi semester yang pertama. Okey, selepas anda dah selesai pendaftaran sehingga 27 Julai, perkara yang kedua anda perlu buat adalah validasi pendaftaran khusus. Apakah itu validasi? Iaitu anda kena sahkan di dalam student portal anda, sahkan itu adalah kod khusus yang telah anda daftarkan. So proses validasi ini akan bermula pada 28 Julai 2020 sehingga 10 Ogos 2020. Anda perlu semak betul-betul kod khusus dan juga kumpulan yang didaftarkan adalah betul dan tidak salah. Pastikan semak betul-betul. Kalau perlu 6 lah yang perlu daftar. Kumpulan tu kena sama, tidak boleh berbeza kumpulan, kena kumpulan yang telah ditetapkan. Bila anda dah pasti betul, tolong validasi di dalam student portal, iaitu bermula pada 28 Julai sehingga 10 Ogos. So simpanlah satu salinan untuk sebagai bukti yang anda telah membuat validasi. Dan juga kalau dapat, bagilah satu salinan tersebut kepada mentor ataupun penasihat akademik masing-masing. Itu sebagai rekod dan juga sebagai bukti yang anda telah melaksanakan proses validasi pendaftaran khusus. Okay, validasi juga akan dibuat di dalam student portal. Okay, Google status sebagai pelajar, status Google Taraf akan diberikan sekiranya pelajar gagal menjelaskan yuran pengajian dalam tempoh masa yang diberikan. Macam saya beritahu tadi, tarikh akhir untuk bayar yuran pengajian adalah pada 14 Ogos 2020. Sekiranya anda gagal menjelaskan yuran pengajian, sistem akan memberikan anda status sebagai gugur taraf. Maksudnya anda tidak aktif lagi di dalam sistem UiTM. Yang keduanya, gagal mendaftar kursus yang diambil dalam tempoh masa yang diberikan. Seperti yang semua maklum, tarikh akhir pendaftaran kursus adalah pada 27 Julai 2020. Maksudnya sekiranya dalam tempoh ni anda tak daftar, anda tak buat apa, senyap je dalam maksudnya anda langsung tak buat apa dalam student portal, anda juga akan diberikan status gugur taraf. So mohon perhatian dan ambil serius untuk kedua-dua perkara ini supaya tidak ada pelajar yang akan diberikan status gugur taraf.
Okey, tarikh akhir bayar iuran pengajian 14 Ogos, tarikh gugur taraf akan berlaku pada 4 November 2020. Okey, cuti khas Cuti khas ialah cuti yang diperlukan oleh pelajar untuk menangguh pengajian seperti ada masalah kesihatan atau sebab-sebab yang difikirkan munasabah yang diluluskan oleh Jawatankuasa Akademik Pusat Asasi. Tempoh maksimum adalah selama 2 semester. Kepada pelajar-pelajar yang ada mempunyai masalah-masalah seperti yang saya nyatakan tadi, boleh memohon cuti khas tersebut dan maklumkan kepada Hal Ehwal Akademik untuk menghantar permohonan cuti khas dan boleh dibuat di dalam student portal masing-masing. Okey, pelajar yang ingin menarik diri dari program asasi adalah diwajibkan mengisi borang menarik diri. Borang boleh didapati di bahagian Hal Ehwal Akademik. Okey, kepada para pelajar yang ada mendapat tawaran dari selain daripada UiTM, perlulah memaklumkan kepada kami, iaitu boleh juga mengemailkan pemakluman kepada kami yang mengatakan anda memohon untuk menarik diri, supaya kami tahu dan kami ada rekod bukti yang mengatakan anda sudah mengesahkan untuk menarik diri. Emailkanlah kepada kami di bha_asasi.uitm.ls.uitm.edu.my supaya kami maklum anda telah menarik diri. Jangan senyap, jangan missing in action, sampaikan kami perlu menghubungi anda sendiri. Rupa-rupanya pelajar telah menarik diri. So mohon maklumkan kepada kami sekiranya ingin menarik diri secara bertulis ataupun boleh juga emailkan. Okay, ini saya dah bagi tahu tadi. Entrance dan exit survey, semua pelajar dihendaki menjawab soalan entrance survey pada setiap awal semester dan exit survey pada akhir semester. Entrance survey bermula pada 13 Julai hingga 25 Julai, exit survey bermula pada 9 Oktober hingga 1 November dan final exam 9 hingga 22 November. Okey, macam saya beritahu tadi, entrance dan exit survey boleh dibuat di dalam student portal dan link untuk island portal di bawah island portal masing-masing. Okey, ini adalah sedikit sebanyak berkaitan peraturan dan prosedur akademik. Okey, kehadiran pelajar ke kuliah mestilah melebihi 80%. So kepada para pelajar yang kurang daripada 80% tidak dibenarkan menduduki peperiksaan dan diberikan status ZZ. Okay, sekarang ni para pelajar mungkin akan mengikuti kuliah secara ODL. So para pensyarah tentunya juga akan mengambil kehadiran anda walaupun secara ODL. Sekiranya kehadiran anda tidak mencapai 80%, pensyarah akan buat laporan ke bahagian Hal Ehwal Akademik. Pelajar boleh dihadapkan ke lembaga jawatankuasa tata tertib dan boleh dikenakan status ZZ. ZZ ni adalah tidak dibenarkan untuk menduduki peperiksaan. So saya mohon para pelajar kena patuhi peraturan ini, kena mencapai sekurang-kurangnya melebihi 80% kehadiran ke kuliah supaya mengelakkan anda tidak dikenakan status ZZ. Okey, ini sedikit sebanyak berkaitan dengan prosedur dan kebenaran tidak menduduki peperiksaan akhir. Pelajar hendaklah memajukan kepada pengarah asasi sebelum peperiksaan dengan menyertakan dokumen surat berkaitan. Bagi peperiksaan yang telah dijalankan, permohonan perlu dilakukan dalam masa 24 jam setelah tamatnya peperiksaan. Okey, ini adalah berkaitan dengan keputusan peperiksaan dan penilaian. Ini adalah singkatan bagi keputusan. Kalau LU adalah lulus, GA gagal, FD tindakan tertertib, XX tidak hadir peperiksaan dan kebenaran, YY tidak hadir peperiksaan tanpa kebenaran, ZZ tidak dibenarkan mengambil peperiksaan. Yang ini yang saya bagi tahu tadi. ZZ kepada pelajar-pelajar yang tidak mencapai 80% kehadiran ke kuliah. Okey, peperiksaan khas saya tidak perlu terangkan sebabkan peperiksaan khas hanya dilaksanakan kepada pelajar-pelajar semester yang kedua. Okey, yang ini juga adalah perkara yang sangat penting berkaitan dengan pengiraan keputusan peperiksaan. Di dalam universiti ada 2 CGPA bagi semua program asasi
untuk semua program asasi akan ada CGPA UiTM. Maksudnya asasi undang-undang, asasi undang-undang UiTM, asasi undang-undang KPTM, asasi kejuruteraan, asasi TESOL, asasi sains akan ada CGPA UiTM. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, CGPA UPU. Untuk CGPA UPU, semua program kecuali asasi undang-undang UiTM PI 005. Maksudnya di sini asasi undang-undang UiTM akan hanya ada CGPA UiTM sahaja. Manakala empat lagi program, asasi TESOL, asasi kejuruteraan, asasi undang-undang KPTM dan asasi sains akan ada 2 CGPA, iaitu CGPA UiTM dan juga CGPA UPU apabila anda dapat keputusan peperiksaan akhir anda nanti. So ini berkaitan CGPA UiTM dan CGPA UPU. Okey, ini juga perkara yang sangat penting untuk pelajar tahu. Keputusan CGPA UPU semester yang pertama digunakan untuk panggilan program bertemu duga. Data akan dihantar ke UPU untuk proses panggilan program degree yang bertemu duga. Untuk keputusan MUIT juga adalah diperlukan bagi panggilan temuduga. Manakala untuk program-program untuk program asasi undang-undang UiTM juga akan menggunakan CGPA UiTM semester yang pertama untuk panggilan program bertemuduga. Okey, keputusan CGPA UPU semester kedua pula akan digunakan untuk melepasi syarat kemasukan ke program temuduga dan program yang tidak bertemuduga. Okey, maksudnya di sini untuk keputusan CGPA UPU hanya semester pertama yang akan digunakan untuk panggilan program bertemuduga. Bagi program asasi TESOL, asasi kejuruteraan, asasi sains, asasi undang-undang KPTM sebabkan tidak menggunakan CGPA UiTM. CGPA UiTM hanya digunakan untuk program asasi undang-undang UiTM sahaja. Ini adalah jadual grade, nilai grade yang anda perlu tahu. Untuk markah A bermula pada 80 hingga 100 markah dan seterusnya lah sehinggalah markah yang gagal bermula pada 47 hingga 49 iaitu C minus. So markah lulus bermula pada 50 hingga 54 C dan markah A 80 hingga 100. Okay, cara pengiraan GPA dan CGPA UiTM iaitu PNG. PNG adalah singkat dalam bahasa Melayu purata nilai grade, iaitu sama maksud dengan GPA, iaitu jumlah nilai kredit yang diperoleh di satu semester bahagi dengan jumlah unit kredit yang didaftarkan di dalam semester yang sama. HPNG adalah singkatan ataupun sama bagi maksud CGPA, iaitu singkatan himpunan purata nilai grade, iaitu jumlah nilai kredit yang diperoleh di semua semester bahagi jumlah unit kredit yang didaftarkan dalam semua semester. Okey, ini adalah berkaitan dengan HPNG semester purata. Okey, yang ni pelajar-pelajar yang terlibat adalah dari program PI 009, PI 080, PI 020, PI 007. Maksudnya ini adalah pengiraan bagi CGPA UPU. Semester purata 9002 tu adalah semester yang pertama, pengiraan CGPA UPU semester yang pertama. So pelajar kena faham bagaimana nak mengira CGPA UPU bagi semester yang pertama. Kalau kita lihat untuk program PI 009, PI 080, penentuan pengiraan HPNG semester purata adalah dengan mengambil kira yang pertama 3 kursus program, iaitu matematik adalah wajib dikira, tambah lagi 2 kursus teras terbaik. Apakah itu 2 kursus teras terbaik? Untuk PI 009, 2 kursus teras terbaik daripada 3 adalah antaranya fizik, chemistry dan juga CSC. Manakala untuk asasi sains, 2 kursus teras terbaik adalah fizik, chemistry dan juga biologi. So mana-mana 2 kursus teras terbaik dan juga plus dengan matematik adalah wajib. Itulah cara pengiraan untuk CGPA UPU semester yang pertama. Okey, manakala PI 020 asasi TESOL dikira untuk 4 kursus program, iaitu yang program kursus reading,
writing, listening and speaking dan juga grammar. Ini 4 kursus saja yang dikira untuk CGPA UPU. Manakala untuk PI 007 asasi undang-undang KPTM untuk semester yang pertama, pengiraan CGPA UPU semester pertama hanya kira untuk 3 kursus program yang terbaik daripada 4 kod kursus. Di dalam semester pertama PI 007 ada 4 kod kursus law, so hanya 3 kursus daripada 4 daripada 4 akan dikira sebagai CGPA UPU semester yang pertama. Okey. Kita pergi 2.20 penentuan HPNG semester purata 9001, iaitu adalah CGPA UPU untuk semester yang kedua. Kalau pelajar boleh lihat, okey, untuk PI 009 dan juga PI 080 bagaimanakah dikira untuk CGPA UPU semester yang kedua. Sama juga macam semester pertama, akan mengambil kod khusus matematik adalah wajib plus dengan 2 kursus teras terbaik. Macam saya beritahu tadi, 2 kursus teras terbaik daripada 3, contohnya asasi sains, ada bio, ada fizik, ada chemistry. So 2 yang terbaik daripada 3 ini plus dengan matematik adalah wajib. So bagaimana dikira penentuan grade tersebut? Purata grade bagi bagi suatu kursus ditentukan dari purata markah kursus semester pertama dan semester yang kedua mengikut perkara 2.17. Yang ini dalam peraturan akademik lah. Maksudnya, contohnya matematik anda mendapat semester pertama mendapat 75 markah. Semester kedua matematik anda mendapat 80 markah. So penentuan grade tersebut adalah matematik 75 semester pertama tambah matematik semester kedua 80 bahagi dengan 2. Itu adalah grade yang akan anda dapat bagi grade semester kedua UPU. Sama juga untuk PI 020, purata grade bagi suatu kursus ditentukan dari purata markah bagi semester pertama dan semester yang kedua. Maksudnya reading semester pertama, markah reading semester pertama tambah markah reading semester yang kedua bahagi 2, itu adalah grade yang anda akan dapat bagi penentuan grade UPU semester yang kedua. Okey, berlainan untuk PI 007, PI 007 akan melihat 4 kursus program terbaik law dari semester pertama dan semester yang kedua. Okey, untuk PI 007 untuk subjek law ada 7 subjek daripada semester 1 dan semester yang kedua. Maksudnya semester 1 ada 4 subjek law, semester kedua ada 3 subjek law. Maksudnya daripada 7 tersebut 4 kursus akan dikira sebagai program terbaik law dan itulah akan dikira sebagai penentuan CGPA UPU semester yang kedua bagi PI 007. Untuk PI 005 tiada purata markah. PI 005 hanya adalah pengiraan untuk CGPA UITM sahaja, tidak ada CGPA UPU. Okey, ini adalah contoh pengiraan bagi pengiraan GPA CGPA UITM. Saya mengambil contoh untuk program asasi sains. Okey, kalau ikutkan ada 6 subjek yang diambil yang telah didaftarkan. So bagaimanakah pengiraan GPA, iaitu hasil tambah semua jumlah mata nilai, kredit unit bahagi dengan hasil tambah semua kredit. So hasil 18.35 tambah ke semua ni bahagi dengan hasil tambah semua kredit, iaitu bahagi dengan 25. So GPA adalah 3.25. Untuk GPA dan CGPA semester yang pertama biasanya samalah, sebab tiada maksudnya sebelum ni tiada tambah, hanya ada satu semester bagi semester ini. So GPA dan CGPA akan sama untuk semester yang pertama. Okey, ini pengiraan CGPA UITM bagi semester yang kedua. Okey, kalau anda lihat ini adalah cara contoh pengiraan lah. So kalau ikutkan sebenarnya ini adalah GPA. GPA adalah 3.63, bukan CGPA, minta maaf ni silap ni. GPA 3.63, manakala CGPA adalah 3.44. Okey,
Maksudnya jumlah jam kredit akan menjadi 50, iaitu daripada semester pertama 25 dan semester yang kedua adalah 25 juga. So total akan dibagi dengan 50. So CGPA akan berubahlah dengan GPA. Okey, yang ni adalah GPA 3.63 adalah GPA, bukan CGPA. Ni kesilapan segi typo ni. Okey, ini adalah contoh pengiraan bagi CGPA UPU Asasi Sains PI 080 sebagai contoh untuk Asasi Sains lah. Okey, cara pengiraan UPU semester yang pertama. Okey, pelajar ini macam saya bagi tahu tadi, pengiraan subjek UPU untuk Asasi Sains akan mengambil kira matematik adalah wajib dikira plus dengan 2 subjek yang terbaik. Kalau ikutkan ada 3 subjek ni, ada bio, ada chemistry dan fizik. Mana 2 yang terbaik? Kalau kita lihat maths, bio dan juga chemistry. So ini adalah 3 subjek ni akan dikira sebagai CGPA UPU. So bagaimana dikira? So math pelajar ni unit kredit adalah 5, darab dengan 3 adalah nilai bagi grade B itu adalah 3 so dapat 15. So total jumlah grade point adalah 48.35. So pengiraannya 48.35 bahagi dengan 15 adalah jumlah kredit unit. Maksudnya jumlah math 5 plus bio plus dengan fizik adalah 15. So jumlah unit kredit unit adalah 15. So 48.35 bahagi dengan 15, iaitu pelajar ini mendapat 3.22 untuk CGPA UPU semester yang pertama. Okey, biasanya untuk CGPA UPU Asasi Sains untuk semester yang kedua ni pelajar kebanyakan dia agak kurang faham. So saya mohonlah para pelajar mohon dengar, iaitu bagaimanakah dikira untuk pengiraan CGPA UPU semester kedua. Yang pertama, grade khusus bagi kod UPU terlibat adalah hasil dari purata markah semester yang pertama dan semester yang kedua bagi kod khusus tersebut. Contohnya, bio semester yang pertama, pelajar ini mendapat 75 markah, 75 markah berada di kedudukan A-. Kalau kita lihat ni, pelajar ini mendapat bio A-. Contohnya pelajar ini mendapat 75 berada di dalam grade A-. So untuk semester kedua pelajar ni mendapat 81 markah A. So kita lihat tadi pelajar ni bio di semester kedua pelajar ni mendapat A. So maka pelajar ni adalah 81. So cara pengiraan grade tersebut adalah 75 tambah 81 bahagi 2, 78. So sebab itulah pelajar ni mendapat A-. Nampak 78 A- berada di dalam grade A- 78. Kalau kita lihat semester kedua UiTM, pelajar ini mendapat A. So pelajar ramai confuse, kenapa semester kedua UiTM saya dapat A tetapi UPU saya dapat A-, berbeza dari segi grade. Sedangkan pelajar kena faham penentuan untuk mengira CGPA purata adalah daripada markah semester pertama tambah markah yang semester kedua bahagi 2. Itulah pelajar yang grade yang pelajar akan dapat. Sebab itulah pelajar ni mendapat A-. Oleh sebab itu pelajar ini mendapat walaupun di dalam keputusan semester kedua CGPA UiTM grade khusus bio, pelajar ini mendapat grade A. Pengiraan UPU adalah berbeza dengan pengiraan CGPA UiTM. Jangan samakan pengiraan CGPA UPU memang berbeza dengan CGPA UiTM. Mohon pelajar rujuk dalam peraturan akademik di dalam perkara 2.19 dan 2.20. Ini pelajar kena lihat balik peraturan akademik bagaimanakah pengiraan penentuan grade bagi kod khusus bagi pengiraan CGPA UPU dan juga pengiraan CGPA UiTM supaya pelajar jelas dan tidak keliru kaedah-kaedah pengiraan bagi kedua-dua CGPA ini. Sama juga untuk pelajar bagi asasi yang lain, boleh semak dekat peraturan akademik ini cara-cara pengiraan untuk CGPA UPU dan CGPA UiTM. Ni macam saya beritahu yang ni. Yang ni adalah 2.9, 2.19, 2.20 di dalam peraturan akademik. So boleh rujuk ni table ni untuk pengiraan CGPA UPU. Seterusnya kalender akademik. Kalender akademik
telah dipaparkan di laman web rasmi HEA, hea.uitm.my, atau di laman web pusatasiasasi.uitm.edu.my, dan juga telah dipaparkan juga di Telegram, media sosial, Facebook rasmi, IG. So para pelajar perlu alert setiap perubahan-perubahan dalam pilihan akademik yang berlaku. Okay, saya nak sentuh sikit berkaitan dengan sepenuh masa lanjutan. Mod sepenuh masa lanjutan saya telah terangkan di awal taklimat saya, atau dikenali sebagai SML, diberikan kepada pelajar sepenuh masa yang telah melebihi tempoh pengajian yang ditetapkan. Kalau ikutkan, tempoh pengajian diasasi untuk mod sepenuh masa adalah 2 semester sahaja. Okay, so para pelajar yang tidak komplit, tidak tamat di dalam semester yang kedua, seperti yang saya maklumkan sebelum ni, ada baki kod kursus yang gagal, so pelajar masih ada ruang untuk tambah lagi 1 semester, tapi telah akan berubah dari segi mod. Mod akan berubah, dinamakan mod sepenuh masa lanjutan. So tempoh maksimum SML ni adalah 1 semester saja. Cumanya bayaran yuran pengajian adalah sedikit tinggi berbanding sepenuh masa lanjutan. Kadar yuran pengajian adalah sebanyak RM600. Kalau mod sepenuh masa, yuran pengajian untuk semester yang kedua adalah RM490 saja. So perbezaan dalam RM110 berbanding dengan mod sepenuh masa lanjutan. Okey, ini juga kalender yang telah dipaparkan tadi. Okey, ini ada buku peraturan akademik pindaan 2018. Pelajar kena baca betul-betul apa yang terkandung dalam peraturan akademik. Peraturan akademik ibarat kitab anda lah. Anda boleh rujuk peraturan akademik ini berkaitan dengan apa-apa yang terkandung yang anda tidak faham ada dalam peraturan akademik ini. Boleh rujuk di dalam pindaan 2018. Kita akan belaskan dekat laman web asasi.uitm.edu.my. So mohonlah para pelajar bacalah peraturan akademik dengan baik dan faham. Mana yang tak jelas, kurang faham, boleh hubungi bahagian hal akademik. Kami akan bantu seboleh-bolehnya untuk anda faham mengenai peraturan akademik. So segala berkaitan dengan akademik, pelajar memang tertakluk dengan peraturan akademik sepanjang anda berada aktif sebagai pelajar UiTM. Okay, ini adalah laman web akademik. So anda juga boleh mendapatkan info-info berkaitan dengan nama mentor, anda punya grup, dan maklumat-maklumat ada dipaparkan juga di sini. Di sini juga ada dipaparkan juga kalender akademik, kan. Peraturan akademik pun boleh dapat di site ni. So ini adalah antara overview laman web yang kita buat sendiri untuk hal akademik di Pusat Asasi UiTM Kampus Dengkil. Okey, ini adalah laman web. Anda boleh scan QR code ni, boleh letakkan dekat ikon di home screen telefon pintar anda bagi akses pantas kepada maklumat akademik. So di sini juga banyak juga info-info yang kita akan sampaikan kepada para pelajar. Okey, so itu saja di peringkat Pusat Asasi, di peringkat saya bahagian High Academic Pusat Asasi UiTM Kampus Dengkil. Saya mengharapkan semua pelajar dapat memahami proses dan peraturan akademik, sebab ini adalah sangat penting untuk sepanjang kelangsungan anda berada di Pusat Asasi UiTM selama 2 semester ini. So kalau rasa tidak faham, masih ada keraguan, tolonglah datang berhubung dengan kami. Jangan segan. Cuba kalau rasa ada masalah, datang di kaunter, ataupun boleh call kami, ataupun boleh emailkan segala perkara-perkara yang anda rasa tidak jelas ataupun tidak faham, supaya tidak berlaku permasalahan anda untuk masa akan datang. Macam saya beritahu sebelum ni, akademik ni adalah sangat penting dan sangat penting untuk anda faham dari segi peraturan akademik, terutama peraturan akademik. So saya nasihatkan juga sekali lagi, tolong baca peraturan akademik dan faham betul-betul apa yang terkandung dalam peraturan akademik. So saya itu saja di peringkat saya. Kami di peringkat bahagian akademik sekali lagi mengucapkan tahniah dan tahniah kepada semua para pelajar. Semoga
para pelajar dapat menjadi mahasiswa yang cemerlang juga di dalam akademik, yang cemerlang dalam akademik, bukan sahaja cemerlang dalam akademik, tapi juga mahasiswa yang cemerlang juga dengan adab dan akhlak. So mahasiswa cemerlang akademik, mahasiswa cemerlang adab dan akhlak. So sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.